Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Pengurusan jenazah pelajaran 16. Hari ini kita akan sambung unit 2. Terlebih dahulu kita akan cuba untuk ingat kembali apa yang telah kita pelajari dalam unit 1. Okey, dalam unit 1 adanya dalil tentang pengurusan jenazah. Okey, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kelas yang terdahulu, "Lau mitti qabli faqumtu alaiki." Maksudnya, sekiranya engkau mendahuluiku, maksudnya sekiranya engkau meninggal sebelumku, faqumtu alaiki, nescaya aku akan menguruskan jenazahmu, ya. Maka yang dimaksudkan dengan menguruskan jenazah ini ialah pertama sekali memandikan jenazah. Okey, yang pertama sekali memandikan jenazah. Seperti mana layaknya seorang hidup, begitu jugalah layaknya seorang yang mati. Okey, kita bukan sekadar memandikan jenazah, malah termasuk di dalam memandikan jenazah ini juga adalah mewudukkan jenazah. Okey, kamu pandai ambil wuduk? Bagus, tahniah. Siapa yang pandai ambil wuduk, tahniah saya ucapkan. Siapa yang tidak pandai ambil wuduk, masih tidak terlambat untuk belajar. Okey? Sebab Allah pesan, belajarlah. Bukan Allah pesan. Ada satu kata-kata ataupun yang ada satu, maaf, saya tak ingat hadis ataupun kata-kata para sahabat. Tapi ayat ni sering kita dengar, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah, tuntutlah ilmu tu sejak bermula engkau dari dalam buayan sehinggalah engkau ke liang lahat. Minal mahdi ilal lahdi, bermula dari engkau dilahirkan, bermula lagi engkau dalam ayunanmu, okey, sehinggalah engkau ke liang lahatmu, tempat persemadianmu. Baik. Diwudukkan. Okey. Jauh pusing sampai terlupa nak cakap apa. Tak apa. Dah ingat dah, sekarang dah ingat. Okey. Hendaklah kita mewudukkan jenazah, mengangkatkan wuduk untuk jenazah. Okey, sama macam mana kita ambil wuduk, okey, sama seperti mana kita mengambil wuduk ketika kita hidup, begitu jugalah menjadi keperluan ke atas kita untuk mewudukkan orang yang tidak boleh mewudukkan dirinya sendiri. Okey, maksudnya orang yang dah meninggal ni lah, ya. Orang meninggal dia tak boleh ambil wuduk, jadi kamu kena tolong ambilkan wuduk untuk dia. Jadi memandikan jenazah dan mewudukkan jenazah tu termasuk dalam item nombor 1, iaitu memandikan jenazah. Baiklah, perkara seterusnya yang perlu kamu lakukan ke atas jenazah ialah mengkafankan jenazah. Okey, nampak gambar ni, ya. Okey, kawan kamu sedang dikafankan. Okey, sebenarnya
pelajaran pengurusan jenazah ni dia seronok kalau belajar secara praktikal, tapi sekarang kita tak boleh buat secara praktikal, kita boleh buat secara teori dulu ya. Baik, tak apa. Hendaklah seorang jenazah itu dikafankan. Okey, dikafankan ni maksudnya dipakaikan dengan pakaian yang bersih. Okey, yang bersih, yang suci. Maksudnya walaupun kita hendak menghantar mayat itu ke tempat lain, walaupun dia sudah tidak bernyawa lagi, menjadi kefarduan untuk kita menutup aurat jenazah. Seperti mana orang hidup, seperti itu jugalah layaknya seorang yang mati menerima perlakuan yang sama seperti mana orang hidup. Cuma yang ketiga ni dia agak special sikit, dia disembahyangkan. Okay? Seorang jenazah itu hendaklah disembahyangkan. Nanti kita akan belajar bagaimana cara menyembahyangkan jenazah yang betul ya. Baik. Berbeza ya jenazah lelaki dan jenazah perempuan dalam apa juga keadaan ya. Yang mengkafankan jenazah pun ada sedikit perbezaan menyembahyangkan jenazah pun ada sedikit perbezaan, okey. Untuk membezakan yang jenazah tersebut lelaki ataupun perempuan. Baiklah, yang seterusnya yang keempat ialah mengebumikan jenazah. Yang kan mengebumikan, mengebumikan jenazah. Baik, 4 perkara yang mesti dilaksanakan ke atas jenazah sebaik sahaja dia meninggal ialah yang pertama, okey, mari kita ulang kaji sekejap ya sebelum kita masuk perincian kepada setiap kefarduan ataupun kewajipan. Yang pertama, apabila ada seorang jenazah, okey, apabila telah mati seorang anak Adam, apabila telah mati orang yang kita sayang, apabila telah mati orang yang dekat dengan kita, tidak mesti orang dekat dengan kita lah. Siapapun orang yang meninggal, selagi mana dia seorang Islam, wajib ke atas orang yang hidup, bukan semua ya sebab dia fardu kifayah, wajib ke atas sebahagian orang yang hidup untuk menyempurnakan jenazah orang yang mati ini. Baik, perkara pertama yang hendaklah dilakukan terhadap seorang jenazah itu ialah dibersihkan terlebih dahulu. Jadi rukun yang pertama ialah memandikan jenazah. Okey, termasuk dalam memandikan jenazah ini adalah mewudukkan jenazah. Okey, baik. Seterusnya yang kedua, hendaklah jenazah itu selepas siap dimandikan, hendaklah dikafankan. Selepas siap dimandikan, hendaklah dikafankan. Setelah siap dimandikan, hendaklah jenazah itu dikafankan. Okey, yang dimaksudkan dengan dikafankan ialah ditutup aurat jenazah tu. Okey? Dan yang ketiga ialah selepas sempurna ditutup, hendaklah jenazah itu disembahyangkan. Dan setelah selesai disembahyangkan, maka bermulalah perjalanan jenazah dari dalam rumah ke tempat persemadian yang kekal abadi iaitu tanah. Okey, dan yang keempat, rukun yang keempat ni ialah mengebumikan jenazah. Tolong hafal 4 perkara ni ya. Tolong hafal 4 perkara ni. Tolong hafal 4 perkara ni. Baiklah. Kita akan go through satu persatu ya. Kita akan go through satu persatu. Kewajipan terhadap jenazah yang pertama ialah memandikan jenazah. Apakah yang dimaksudkan dengan memandikan jenazah? Meratakan air ke seluruh tubuh jenazah. Kenapa kita mesti mandikan mayat? Okey. Tujuannya adalah untuk membersihkan jenazah dan memuliakannya. Okey, ada orang yang meninggal secara dia duduk di rumah, dia meninggal. Ada orang yang meninggal secara mungkin waliyazubillah accident. Jadi apabila kita ni meninggal dalam keadaan accident, bukan mungkin lah ya, ada sebab kematian setiap orang berbeza ya. Ada jenazah yang darah mungkin masih mengalir ya. Okey, mungkin ada yang meninggal sebab accident tu normal, tapi ini dia digilis ya. Bila digilis, macam-macam yang berlaku kepada anggota tubuh kita. Sebab tu perlunya jenazah itu dimandikan ya. Mana yang berdarah tu dibersihkan, mana yang contoh ya,
Mana yang koyak tu kalau boleh dijahit, dijahit ya. Takkan kita nak mandikan jenazah dalam keadaan daging ataupun segala isi terburai ya. Ada cara-cara dan orang-orang yang profesional ni memang tahu dan bijak mengendalikan jenazah ya. InsyaAllah mungkin suatu hari nanti kamu yang berada di depan ustazah ni, mungkin kamu adalah salah seorang daripada orang yang menguruskan jenazah. Mungkin kamu tidak bekerja di Jabatan Agama, tetapi mungkin kamu menguruskan jenazah orang yang kamu sayang dalam keluarga kamu ya. Tidak mesti orang yang memandikan jenazah ni orang dari Jabatan Agama. Tidak mesti orang yang memandikan jenazah ni orang dari masjid atau orang dari surau. Yang lebih afdal, yang lebih utama memandikan jenazah itu ialah ahli keluarga sendiri. Ahli keluarga sendiri. Kenapa? Sebab kita tidak mahu aib ataupun maruah ataupun rahsia seseorang itu kalau boleh tersebar. Ya, ada orang yang memandikan jenazah, dia kerja dia tukang memandikan jenazah. Yang mungkin selepas dia memandikan jenazah, dia menceritakan apa yang dia jumpa semasa memandikan jenazah. Contohnya, dia memandikan jenazah bukan keluarga sendiri. Kenapa kita mau kenapa kita mau macam kurang ada kasih sayang tu di situ. Berbeza dengan kalau kita sendiri yang memandikan jenazah orang yang kita sayang, apa pun yang terjadi kepada jenazah tu, apa pun yang kita temukan semasa kita memandikan jenazah itu, kita akan berusaha menutup mulut demi menjaga maruah keluarga. Kita tidak akan sewenang-wenangnya menceritakan kepada orang, kamu mau tahukah tadi masa aku mandikan mayat, aku jumpa begini-begini. Kamu mau tahukah masa aku mandikan jenazah tadi, aku jumpa ular keluar daripada, contohlah mana-manalah. Kamu mau tahukah tadi masa aku mandikan jenazah dia busuk, macam busuk sampah dan loji najis lagi wangi daripada dia. Contoh, kita tidak tahu peribadi seseorang itu. Tetapi kamu jangan risau. Semua orang yang memandikan jenazah insya-Allah adalah orang yang baik-baik sahaja. Cuma kita manusia tidak lari dari melakukan kesilapan. Ada masanya kita melakukan kesilapan. Kita tercerita. Kita tidak sengaja kita tercerita aib orang lain kepada orang lain. Kadang-kadang yang menceritakan aib ni bukan orang yang memandikan jenazah. Orang yang memandikan jenazah baik-baik. Tetapi ni makcik-makcik bawang ni kan, time orang mandikan jenazah, sibuk juga dia menengok. Sibuk juga. Orang yang memandikan jenazah ni subhanallah punyalah mulia. Tidak menceritakan sedikit pun aib orang yang dimandikannya. Tetapi orang yang menyubuk-menyubuk ni, orang yang sibuk-sibuk menengok, dia nampak ya ada banyak ular semasa memandikan jenazah. Dia pun bercerita dengan orang. Sebab tu kenapa perlunya ahli keluarga sendiri yang memandikan jenazah? Sebab sekiranya kita terjumpa perkara-perkara yang tidak diingini, nescaya kita pasti tidak akan menceritakan aib orang yang kita sayang kepada halayak ramai ya. Tapi kamu jangan risau. Insya-Allah semua orang yang memandikan jenazah ni adalah orang-orang yang insya-Allah Allah jaga ya percakapannya, perbuatannya, perilakunya ya. Baiklah. Kamu belajar bukan setakat untuk kamu belajar ni bukan setakat untuk dapat jawab peperiksaan tau. Tetapi kamu belajar ni untuk kamu jadikan pegangan dan pedoman dalam hidup. Ya, setiap kita kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap kita pasti akan dihadiri oleh mati. Ya, orang kita sendiri, jiran kita, orang sekeliling kita ya. Jadi baiklah, bagaimanakah cara memandikan jenazah ya? Dia bukannya macam kita mandikan adik kita yang baby tu, ataupun adik yang jangan baby lah. Bukannya cara memandikan jenazah ni macam kita mandikan adik kita yang tadika, taska, okey? Mandi, siram shampoo, okey, kasih kering. Okey, pusing kasih kering. Okey, pusing. Okey. Bukan. Okey. Siapa pernah bahasa Melayu dia beginilah. Siapa pernah
apa bahasa Melayu yang sesuai, I'm not sure, tapi saya suka istilah ni, memerun. Memerun tu apa? Kan lepas kita mission rumput, kita akan bakar rumput-rumput tu kan. Okey. Jadi kamu bayangkan api itulah yang ada rumput-rumput kering tu kan. Kamu bayangkan, kamu dengar bunyi dia apabila air disiram di atasnya. Psss, kan? Bunyi api tu mati kan? Psss. Jadi keadaan jenazah yang sedang dimandikan tu apabila terkena air, sebab dia kan baru lepas meninggal, masa meninggal tu kan nyawa semua ditarik, jadi badan kita tu terlalu sakit keseluruhannya. Sebab tu pengakhirannya, kebanyakannya orang yang meninggal mata dia tidak tertutup dengan rapat. Okey, sebab mau menggambarkan betapa sakitnya nyawa tu ditarik. Okey, baiklah, sekarang ni kita mau bercakap tentang keadaan semasa hendak dimandikan. Apabila meletakkan air pada tubuh jenazah, airnya jangan terlalu kuat. Airnya hendaklah pelan-pelan je. Okey? Pelan-pelan, jangan simbah jenazah macam kamu simbah lantai. Psum, 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 tidak. Kaifiat ataupun cara-cara memandikan jenazah tu, letak air tu pelan-pelan. Lembut-lembut. Jangan menyakiti jenazah. Okey? Lembut-lembut. 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 Hati-hati. Okey? Hati-hati. Kamu mungkin tidak terasa sakit bila kena air. Sebab kita hidup. Okey, tapi jenazah ni, okey, apabila kamu meletakkan air secara kasar terhadap jenazah, perumpamaan dia adalah seperti kamu bayangkan yang api tadi tu. Bagaimana api tu terkena air. Psss. Dia macam sensitif. Walaupun terkena air sejuk ke, panas ke, suam ke, sensitif. Okey? Memang tidak rasa sakit. Tetapi roh tu berasa sakit. Okey? Jadi tolong letak air dengan baik. Dengan lemah, lembut. Okey? Baiklah. Cara memandikan jenazah yang pertama sekali sebenarnya lah yang ikut buku teks. Meletakkan jenazah di tempat yang tinggi untuk memudahkan air mengalir. Okey, jangan mandikan jenazah dalam besen. Kamu mandikan adik kamu yang bayi, kalau kamu tengok bayi yang baru dilahirkan mandi, dia dimandikan dalam besen, ada air bertakung. Okey, tidak. Kalau jenazah dimandikan, okey, hendaklah air tersebut mengalir, ya. Jangan mandikan jenazah dalam swimming pool dan sebagainya. Tidak, okey? Jangan sesekali. Okey, yang seterusnya, hendaklah memastikan aurat jenazah tertutup. Okey? Mandikan jenazah dalam keadaan auratnya tertutup. Sebab tu penting. Kenapa? Yang sepatutnya memandikan jenazah adalah orang yang dekat dengan jenazah, bukan orang lain, ya. Belajarlah, belajar cara menguruskan jenazah. Insya-Allah suatu hari nanti kamu akan berjaya menguruskan jenazah orang yang kamu sayang. Baik, seterusnya, hendaklah menekan perut jenazah untuk mengeluarkan najis dan kotoran. Okey, ada kalanya jenazah tu, bukan ada kalanya, jenazah apabila dia menghampiri kematian ataupun apabila dia sesudah dia meninggal, ya, muscle kita tidak lagi memegang tubuh kita. Okey, muscle yang di bahagian perut tidak akan lagi memegang tubuh kita. Usus tidak lagi akan berfungsi, jantung tidak lagi akan berfungsi. Jadi apa yang terjadi? Semua kotoran dari dalam badan akan automatik keluar. Okey? Yang seharusnya dilakukan apabila kita memandikan jenazah ialah kemungkinan ada sedikit lagi tertinggal kekotoran dalam badan. Okey, semasa kita sedang hidup, kita boleh kawal waktu pengeluaran, waktu pencernaan dan sebagainya, kan? Kita boleh
keluarkan najis dengan sendiri. Tetapi apabila seseorang itu sudah meninggal, okey, najis itu akan terkeluar dengan sendirinya. Okey, automatically akan terkeluar najis tu. Jadi, untuk memastikan yang jenazah itu dipersembahkan kepada Allah dalam keadaan betul-betul bersih ialah sebagai orang yang hidup hendaklah kita membantu jenazah, okey, membersihkan dalam badan, membersihkan kotoran dalam badan dengan cara nombor 3, menekan sedikit perut jenazah. Memang najis tu sudah keluar, tetapi kita tekan sedikit perut jenazah, okey, untuk memastikan yang dalam perut betul-betul kosong. Maksud betul-betul kosong tu betul-betul bersih daripada najis. Jadi apabila bertemu Allah dalam keadaan yang betul-betul bersih, bestnya. Okey, bukan bersih luaran je, dalaman pun bersih. Jumpa Allah dalam keadaan bersih luar dan bersih dalam. Sebab tu untuk memastikan jenazah tu jumpa Allah dalam keadaan bersih dalam, hendaklah kita yang hidup ni, masih hidup ni, bantu untuk tekan sedikit perut jenazah supaya apa-apa kotoran yang berada dalam perut jenazah, okey, dalam usus terutamanya, berjaya dibersihkan ataupun dikeluarkan dengan secara totally lah. Secara keseluruhan lah. Baiklah. Seterusnya yang keempat, sama juga membersihkan seluruh tubuh jenazah daripada najis dan sebarang benda yang boleh menghalang air. Benda yang boleh menghalang air ni contohnya lah. Saya minta maaf contohnya dye. Okey, contohnya kalau benda tu boleh menghalang air daripada terkena anggota tubuh badan, jadi benda tu hendaklah dibuang, hendaklah ditiadakan, ditiadakan. Baik, contohnya pada anggota kita ada cat. Kan contoh orang yang baru meninggal ni baru lepas mengecat, jadi ada cat di anggota badan jenazah. Jadi hendaklah orang yang memandikan jenazah ni membersihkan ataupun mentiadakan kesan-kesan cat yang boleh menghalang air tersebut. Bukannya korek tubuh jenazah tu, kasih buang cat tu, bukan. Ambillah tanah liat ke, tina ke, kasih sapulah dekat jenazah. Perlahan-perlahan, jangan kasar-kasar ya. Membersihkan seluruh tubuh jenazah daripada benda yang boleh menghalang air. Baik, yang kelima, membersihkan gigi jenazah, lubang hidung, telinga dan celah-celah kuku. Yang seterusnya, okey, hendaklah jenazah itu diwudukkan dengan sempurna. Macam orang hidup lah kan. Kita hidup, kita ambil wuduk kan. Okey, orang yang meninggal pun hendaklah diwudukkan juga. Okey, semasa kita hendak mula memandikan jenazah, kita mesti baca apa? Nawaitul ghuslal wajiba lihadzal mayyiti lillahi ta'ala. Okay. Nawaitul ghuslal wajiba lihadzal mayyiti lillahi ta'ala. Yang seterusnya, menyiram seluruh tubuh jenazah dengan air yang telah dicampurkan dengan daun bidara dan sabun, membilas seluruh Okey, mula-mula air campuran untuk wangikan jenazah lah, kita guna daun bidara lah ya. Yang seterusnya sudah air sabun tu, air wangi-wangi tu, kita bilaslah sekali lagi ya, sekali lagi dengan air bersih semata-mata. Okey. Dan jenazah juga dimandikan dengan kapur barus. Okey.
Baiklah, siap sudah mandikan jenazah. Selepas mandikan jenazah, sekarang kita akan kafankan jenazah. Apa maksud mengkafankan jenazah ataupun mengapankan jenazah? Maksudnya ialah menutup seluruh tubuh jenazah dengan sekurang-kurangnya sehelai kain. Sekurang-kurangnya ya. Tapi sebenarnya kalau boleh janganlah. Tapi terpulang sebab di satu-satu tempat yang tiada kemampuan, sehelai kain sudah mencukupi sebab asas dia sehelai kain, tutup dengan sehelai kain. Tapi kalau di tempat-tempat yang berkemampuan, mesti kita ada sebab untuk guna lebih daripada sehelai kain. Okey? Tujuan mengkafankan jenazah ni adalah untuk menutup aurat jenazah. Okey? Ini adalah benda-benda yang digunakan untuk mengkafankan jenazah. Baik. Normally kita rakyat Malaysia mengafankan jenazah. Kalau lelaki kita gunakan 3 lapisan. Okey, 3 lapisan kain putih. 3 lapisan kain putih dan digunakan untuk menutup keseluruhan tubuh jenazah daripada top to toe. Okey. Baik, perempuan ada special sikit. Kita biasanya guna 5 lapisan kain. Okey, biasanya kita guna 5 lapisan kain. Kenapa tadi maksud mengkafankan jenazah ialah sekurang-kurangnya sehelai kain? Baik, kelas. Bayangkan kamu berada di sebuah tempat yang mana tiba-tiba kematian berlaku secara mendadak. Maksud kematian berlaku secara mendadak tu bayangkan satu-satu tempat tu dilanda dengan tsunami misalnya atau dilanda dengan tsunami lah senang Bayangkan satu-satu tempat tu dilanda dengan tsunami yang maha dahsyat, okey, dan jumlah ataupun angka kematian sekali tsunami tu jumlah dia adalah berpuluh-puluh ribu kematian. Angka yang dilaporkan ataupun angka yang dicatatkan adalah puluh ribu kematian dicatatkan pada setiap kes. Apabila berlaku 10,000 kematian sekaligus tu, contohlah 10,000 mayat tu, 10,000 mayat tu semuanya perempuan, bayangkan. Jadi satu jenazah tu biasanya kita akan beri 5 lapisan kain. Okey, kita akan peruntukkan untuk satu jenazah tu 5 lapisan kain. Bayangkan 10,000 kematian, 5 helai kain. Macam mana kita mau sediakan 50,000 kain? Okey. Jadi sebab itulah maksud mengkafankan jenazah tu tadi sekurang-kurangnya sehelai kain. Okey? Sehelai kain. Tapi kita di Malaysia biasanya kita akan peruntukkan 3 kain untuk laki-laki dan 5 kain untuk perempuan. Kalau lelaki tadi 3 kain top to toe terus. Okay? Kalau perempuan 1 kain untuk tutup bahagian atas, bahu ke lutut. Biasanya lah mana yang kain tu sampai lah. Yang penting bahagian atas, okay, dari bahu ke bawah. Yang seterusnya satu lapisan kain yang seterusnya digunakan untuk perempuan juga, dijadikan sebagai kain, okay, untuk menutup bahagian antara pusat hingga ke lututnya. Okay. Dan lapisan yang seterusnya adalah sehelai kain untuk dijadikan tudung. Dan 2 lapisan yang seterusnya yang dimaksudkan ialah untuk melapis top to toe. Okey. Kita ulang sekali lagi ya. 1 baju, 1 kain. 1 tudung, 2 top to toe. Sekali lagi. Kalau lelaki tadi 3 helai terus top to toe. Okey. Top to toe. Hujung ke hujung. Kalau perempuan, 1 lapisan baju, 1 lapisan kain, 1 lapisan tudung, 2 lapisan top to toe. So total 5. Baik, yang ketiganya ialah menyembahyangkan jenazah.
Okey, sudah siap kita balut jenazah? Balut, sudah siap kita kafankan jenazah? Sekarang kita akan sembahyangkan jenazah, ya. Biasanya orang hantar ke masjid ya untuk disembahyangkan, ataupun sekarang ada juga yang disembahyangkan di rumah, bergantung kepada keadaan. Kalau ramai orang yang mahu menyembahyangkan, biasanya dihantar ke masjid lah, ataupun disembahyangkan secara keluarga-keluarga sahaja. Okey? Sembahyangkan di rumah pun boleh, tak ada masalah. Okey, yang penting yang menjadi masalah ialah apabila tidak disembahyangkan. Tidak boleh. Okey? Jenazah itu hanya dikira sebagai sempurna apabila ada yang memandikannya, ada yang mengkafankannya, ada yang menyembahyangkannya. Baik, apa maksud menyembahyangkan jenazah? Solat yang dilakukan ke atas jenazah dengan kaifiat tertentu. Kenapa kita mesti sembahyangkan jenazah? Untuk mendoakan jenazah agar mendapat rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Sekarang di depan kita ada jenazah. Okey, ada jenazah diletakkan di depan kita. Okey, ingat kelas ya. Apabila menyembahyangkan jenazah, tidak ada rukuk ya dalam solat jenazah. Sekali lagi, tidak ada rukuk, sujud, duduk antara dua sujud dan seumpamanya di dalam rukun menyembahyangkan jenazah. Okey, daripada awal sampai ke akhir solat kita akan berdiri sahaja. Daripada awal sampai ke akhir solat kita akan berdiri sahaja. Daripada awal sampai ke akhir solat kita akan berdiri sahaja. Baiklah. Apakah lafaz niat solat jenazah? Ikut saja. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a, bukan raka'atin. Okey? Takbiratin fardal kifayati. Okey, yang dua ni boleh pilih ya. Imaman, kamu jadi imam ke, ataupun makmuman, kamu jadi makmum. Lillahi ta'ala. Baik kelas? Selepas kita baca niat, kita pun bertakbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. Selepas membaca takbir yang kedua, hendaklah kita berselawat. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر. Takbir yang ketiga. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Allahu Akbar. Yang ketiga tadi kita berdoa untuk jenazah. Okey. Selepas takbir yang keempat tu, kita akan memberi salam. Tetapi digalakkan juga kita membaca doa yang seterusnya, iaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walah.
sebelum kita beri salam, digalakkan untuk membaca doa kepada si mati dan kepada diri kita sendiri. Okay? Yang seterusnya, kita masih lagi berdiri ya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Solat macam biasa, cuma tiada rukuk. Okey? Kedudukan imam ketika solat jenazah, okey, tengok ni baik-baik. Apabila kepala mayat dengan imam sejajar, ertinya mayat tersebut adalah lelaki. Okey? Sekiranya imam di tengah, jenazah melintang, jenazah berada bukan di bahagian kepala. Okey, bukan di bahagian kepala, maknanya jenazah tersebut adalah perempuan. Kenapa kita perlu membezakan kedudukan kedudukan mayat ataupun jenazah lelaki dengan kedudukan mayat jenazah perempuan? Kenapa perlu dibezakan? Kerana terdapat perbezaan semasa hendak niat ataupun semasa mendoakan. Okey? Contohnya, kita ambil di bahagian yang ketiga. Kalau lelaki, Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'afu anhu. Sebab kita tahu, jenazah di depan kita adalah lelaki. Macam mana kita tahu? Apabila kepala jenazah dengan sejadah imam tu sejajar. Okey, berbeza dengan apabila jenazah yang diletakkan di hadapan imam bukan di bahagian kepala tetapi bahagian tengah, imam boleh tahu, oh ini bukan lelaki, ini perempuan. Jadi cara berdoa dia ada beza sikit. Dia akan jadi begini. Allahumma gfir laha, warhamha, wa'afiha, wa'fu anha. Okey? Jadi kenapa perlu dibezakannya kedudukan jenazah apabila hendak disembahyangkan, ya? Tengok gambar. Ni kalau jenazah lelaki dan perempuan, dia jadi macam ni. Okey. Sebab dia kira ramai lah ni. Okey, kalau yang ni satu jenazah. Lelaki ke perempuan? Tengok. Di kepala imam, kepala dia sejajar dengan sejadah imam ke tidak? Kalau sejajar kepala dengan imam, maksudnya dia lelaki. Kalau tidak sejajar, berarti dia adalah perempuan. Alright. Selesai sembahyang. Okey, bermulalah, tibalah masanya kita mau hantar orang yang kita sayang ke satu tempat yang lain, ke satu daerah yang baru, ke satu alam yang baru, yang akan ditentukan oleh amalannya, ya. Alam baru tu ditentukan oleh amal seseorang itu. Baiklah, sekarang kita akan kebumikan jenazah. Apa maksud mengebumikan jenazah? Mengebumikan jenazah di dalam tanah mengikut kaifiat tertentu. Kenapa kita mesti mengebumikan jenazah? Tak bolehkah kita biarkan jenazah tu di situ sahaja? Atau tak bolehkah kita bayar? Tak bolehkah kita bakar jenazah tu? Tidak bolehkah? Kenapa kita mesti kebumikan jenazah? Okey, supaya menghalang daripada timbulnya bau yang tidak menyenangkan. Okey? Yang kedua, agar tidak dapat digali oleh binatang yang buas. Okey? Bagaimanakah cara mengebumikan jenazah? Yang pertama, sunat mendahulukan kepala. Okey? Tanah, okey? Kan kita sudah gali tanah kan? Okey. Jadi sunat dahulukan kepala. Kepala dulu yang sampai ke galian. Dia bukan liang lahat. Sebenarnya liang lahat tu bukan kubur tu. Liang lahat tu di bahagian kawasan yang lain. Jadi galian tu lah saya panggil kubur. Kubur tu sunat sampaikan kepala dulu. Kepala dulu yang sampai, bukan kaki dulu yang sampai, sunat kepala dulu yang sampai. Jadi orang yang meletakkan jenazah ke dalam kubur tu hendaklah dia membaca, ya. Tak baca pun tak apa, tapi kalau baca lagi bagus, sebab dia sunat, okey. Dan biasanya memang orang baca pun. Baca apa? Bismillahi wa ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Okey, katalah ni kepala, ini kaki jenazah. Okey, kita dahulukan dengan kepala.
Jadi yang meletakkan tu hendaklah dia membaca Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Okey. Wajib diletakkan jenazah di atas rusuk kanan dengan menghadap kiblat. Okey. Okey, guna ni tak boleh. Silakan guna diri Ustazah. Okey. Kamu kalau kamu tidur atas katil, kamu pernah tak mengiring? Mengiring ya? Okey. Di sini tanah ya. Kamu semua adalah tanah ya. Okey, kamu semua adalah tanah. Jadi apabila Ustazah masuk ke dalam liang lahat, sini saja yang hendaklah kena tanah. Sini saja yang kena tanah. Sini saja yang kena tanah. Bukan belakang. Kita ulang Sini tanah. Kamu sedang berada di kedudukan tanah. Hendaklah Ustazah tu diiringkan. Bukan baring atas katil. Okey, tanah bukan berada di sini ya. Tanah bukan berada di sini. Okey? Tanah bukan berada di belakang Ustazah. Ustazah tidak dibaringkan ya di dalam liang lahat tu. Okey? Dalam liang lahat Ustazah tidak dibaringkan. Tapi Ustazah diiringkan. Maksud diiringkan ialah sini Ustazah yang kena tanah. Okey? Tak apa. Kalau tak faham boleh ulang tengok video ni banyak kali. Okay, supaya insya-Allah diberi kefahaman. Saya doakan ya Allah, berikanlah murid-murid aku kefahaman ya Allah. Ya Allah berikanlah murid-muridku kefahaman ya Allah. Ya Allah berikanlah murid-muridku kefahaman ya Allah. Okey. Mayat tidak dibaringkan semasa berada di dalam liang lahat. Mayat tidak dibaringkan semasa berada di dalam liang lahat, tapi mayat diiringkan. Diiringkan. Macam mana mau iringkan, Ustazah pun tak tahu macam mana mau cakap dengan kamu. Yang penting di sebelah sini yang baring. Sebelah sini yang baring. Sebelah kanan yang baring. Rusuk kanan yang baring dan menghadap kiblat. Dan seterusnya, untuk mengebumikan jenazah, hendaklah jenazah itu dalamnya dalam yang boleh menghalang bau mayat daripada keluar, dan dalam yang boleh menghalang binatang daripada berjaya menggali. Okey, binatang apabila dia bau sesuatu yang memang makanan dia kan, apabila dia bau sesuatu yang ni ada bau sesuatu ni, dia pun gali tanah, dia jumpa sesuatu yang boleh dia makan. Jadi itu tidak boleh ya. Tidak boleh berlaku kepada kubur yang digali. Okey. Baiklah. Apa beza antara lahat dengan syak? Apa beza lahat dengan syak? Lahat ialah ruangan yang digali, ruangan yang dibuat pada dinding kubur sekiranya tanah keras. Okey, sementara sekiranya tanah lembut, tanah yang lembut, dia punya liang lahat, tapi tidak dipanggil lahat, dia dipanggil syak. Syak dibuat di bahagian sini, di bahagian tengah, supaya kita mau letak jenazah di situ nanti. Okey, ini warna kuning-kuning oranye ni adalah papan ya, papan yang digunakan untuk menghalang jenazah daripada selepas kita simpan jenazah, kita akan timbus balik tanah, betul? Okey, apabila kita timbus balik tanah, takkanlah kita mau kita baling tanah tu ke atas jenazah. Baling tanah ke atas jenazah. Tidak. Bukan macam tu caranya. Sebab tu perlunya syak ataupun lahat. Sebab tu perlunya syak ataupun lahat untuk kita mengkhususkan satu kawasan kepada jenazah sahaja. Dan selepas itu, syak ataupun lahat itu akan ditutup oleh satu papan plywood lah. Okey, contohnya. Supaya, kenapa mesti ada papan ni? Supaya apabila kubur ditimbus, apabila tanah memenuhi ruang ini, tujuannya supaya
tanah itu tidak terkena directly ke jenazah. Kalau kita baling tanah, rasalah kalau kita kena baling tanah kan, apa rasa dia? Jadi untuk mengelakkan tanah yang di kampus tu terkena jenazah, akan ada satu syak ataupun ada satu lahat dan ditutupi oleh satu papan untuk mengelakkan jenazah daripada terkena tanah yang menimbus kembali kubur tersebut. Okey kelas. Ustazah doakan agar semua faham dengan penjelasan Ustazah hari ini. Dia agak berat sikit sebabnya kita tidak berhadapan, dan paling seronok sebenarnya belajar pengurusan jenazah ni apabila kita berhadapan. Tak apa, Ustazah doakan agar kamu semua sentiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Semoga kamu diberikan kefahaman yang melimpah ruah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai bertemu dalam kelas yang akan datang. Bye bye bye. Assalamualaikum.